Perpustakaan Negeri Sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, wagih membaca, wagih berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanah yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa. Marilah kita berganti baru sekata, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan Negeri Sembilan. Perpustakaan Negeri Sembilan memberikan hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar terus melangkah dan berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanat yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemat di jiwa. Marilah kita berganti baru sekata, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan Negeri Sembilan. Marilah kita berganti baru sekata, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana. Alhamdulillah, hari ini bertemu kita lagi dalam program Buku di Hati, di mana program ini membicarakan berkaitan buku ataupun buku yang menjadi kegemaran tokoh, menjadi kegemaran tokoh. Hari ini kami membawa seorang tokoh lah, orang kata belia, kan tuan? Yeah. Tokoh belia untuk dikedepankan. Boleh tuan memperkenalkan diri tuan, latar belakang tuan?
Sebab orang luar ada tak pernah tuan. Muka macam kita jumpa dia, muka macam famous. Tapi mana kan lah. Boleh tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Fauzi bin Fadil, boleh panggil Fauzi. Saya kini merupakan exco lah untuk Majlis Pilihan Malaysia untuk sesi 2022 hingga 2024. Diamanahkan dalam MBM, Majlis Pilihan Malaysia, dalam Jawatan Kuasa Pendidikan. Saya juga terlibat bersama ABIM lah untuk masa sekarang, ABIM Selangor, juga dalam portfolio pendidikan. Saya kini belajar di UPM lah dan merupakan penulis untuk buku yang akan kita bincangkan hari ini. Tuan sekarang masih belajar lah. Belajar di UPM. Maknanya sebelum yang ni melanjutkan pelajaran, tapi sebelum melanjut pelajaran tuan berkhidmat sebagai apa tuan? Saya habis belajar degree tu sambung lah. Tu sambung lah. Tak ada sambung belajar. Oh, tak ada. Itulah tuan. Asalnya mana? Asalnya. Ikut IC tu. Kalau tengok biodata tuan ni apa ni KL kan tak nampak apa ni 9 kan. Boleh cerita tuan. Kalau ikut IC tu 05 Negeri Sembilan lah. Asal lahir Kuala Pilah, Hospital Besar Kuala Pilah tu lah lahir. Tapi lepas tu ayah askar. Itulah. Rantau-rantau ya. Rantau lah. Keluarga ada lagi sini tuan? Ada makcik-makcik lah. Mak ayah tak ada dah. Mak ayah tak ada lah. Tuan dalam pendidikan susun pendidikan tuan sekolah di mana tuan? Daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampailah. Saya kalau ikut kan, bapak saya orang Penang. Oh Penang. So kahwin luar suku ni. Suku. Mak orang suku. Okay. Tanah datar. Bapak saya orang Penang lah. Lepas dia tamat perkhidmatan dalam tentera tu, dia balik duduk di Kepala Batas. Saya sekampung ayah saya, sekampung dengan kampung Pak Lah. Di Kepala Batas Matang Petam tu lah. Belajar sekolah agama pun di sekolah agama Pak Lah. So saya belajar sekolahnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Ahmad Badawi, sekolah menengah. Sekolah rendahnya Sekolah Kebangsaan Matang Petam. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di KPTM, College Politeknik Marah, dalam bidang sains komputer di sana. Itulah tu ada cerita sedih tu sebenarnya. Saya dapat belajar di Universiti Darul Iman asal lepas habis TPM tu. Universiti Darul Iman Terengganu. Dapat belajar undang-undang. Tapi itulah hero sangat tentu. Satu semester dah habis. Dah buat gagal berhentilah. Tu terjatuhlah kerja. Lepas tu tak ada tempat nak belajar di KPTM tu. Alhamdulillah ada tempat nak belajar bawah Marah lah. Scholarship Marah. Lepas tu habis barulah saya sambung belajar semula, sambung master di UKM bidang antropologi sosiologi. Dan sekarang cuba menghabiskan pendidikan dalam PhD lah. Atau falsafah dan minah maun dan bilia. Tuan kan tengok tuan punya semangat belajar. Orang kata jatuh bangun dalam belajar tu adat. Ya. Gagal berjaya tu pun adat. Jadi pembelajaran ni kesedaran tu. Kalau kita gagal macam mana nak berjaya kan? Tapi kalau tengok daripada tuan punya cerita jatuh bangun untuk belajar ni, sampailah sekarang tengah belajar untuk melanjutkan ke PhD. Kan? Semangat tuan tu, mana datang semangat nak belajar tu orang Ubah? Entahlah, saya sebab arwah abang saya lah. Saya kecil-kecil kan, abang saya ni memang kaki baca buku. Kalau mak suruh beli gula, pergi kedai tu, dia 2-3 jam baru balik. Kat persakaan lah baca buku kan, baru balik kan. So bila abang saya ni arwah lah, meninggal umur 15. Satu saya 13 tahun, 15 tahun abang saya meninggal. Tapi dia memang budak pandai lah. Kalau ikut dia, kalau tanya apa cita-cita dia kata dia nak belajar sampai PhD. Saya pun tak tahu PhD apa tentu kan. Tapi bila dia tak ada tu jadi macam kita rasa kita nak menyambung untuk arwah abang tu lah. Itulah kalau ikutkan semangat tu, itulah sebab kalau kata arwah abang ada tu dia buat PhD, kita dah tak kisah dah. Dia dah main-main ke mana dah kan. Tapi bila terkenang arwah tu, itulah macam mana susah pun jelah belajar kan. Macam-macam cabaran lah, dana, keluarga, tambah sekarang dah berkahwin apa semua kan. Cabaran-cabaran tu walaupun ada macam mana, saya ingat pada arwahnya dan cubalah juga harung jugalah. Sekarang pun kalau ikutkan dah semester 8 ni, 4 tahun ni kan. Tapi itulah susah macam mana kita harung jugalah. Yalah, sebenarnya setiap perkara yang sukar pasti ada manisnya sebaliknya kan.
Saya doakan Tapi tuan. itulah nak orang kata nak pecah ruyung tu. Ya. Oh, sakit betul lah. Yalah. Sakit-sakit dulu. Bersenang-senang kemudian. Sonang tu kejap je. Oh, okey tuan. Yalah, kalau tuan kata abang, arwah abang ni dulu suka membaca buku. Mungkin ada pendidikan ibu bapa, arwah ibu bapa dulu telah terapkan kepada anak-anak. Macam tuan pengalaman tuan bila bila waktu kecil-kecil tu mak ayah, yalah orang dulu nak suruh belajar, suruh nak berjaya tak ada benda lain dah dengan baca lah. Macam mana pengalaman tuan? Didikan ibu bapa, arwah ibu bapa ni tuan? Mak ayah saya memang konservatif lah, traditionalist kan. Dia kalau orang kampung ni, dia senang ya. Kau jangan jadi penagih, jangan jadi pencuri, jangan rosak nak dengar orang. Tiga tu ya. Kau nak jadi pun jadilah. Tukang sapu ke apa kan. So dia tak, alhamdulillah lah, family saya, keluarga dia tak letakkan satu harapan yang terlampau tinggi lah. Nak suruh jadi apa kan. Tapi itulah apabila kata semangat untuk membaca, menulis apa semua ni datang daripada arwah abang tu lah. Apabila dia banyak membaca di sini, duduk rumah tu, kita orang miskin orang kampung, tak pernah fikir pun nak beli buku ke apa kan. Surat khabar pun tumpang-tumpang baca rumah orang tu. Tapi dia, saya tak tahulah, abang saya ni dia special sikit. Dia ada cita-cita nak buka perpustakaan sendiri kan. Kat rumah tu simpan buku, mana dapat dia simpan buku. Daripada bahan bacaan dia lah yang saya tumpang-tumpang baca. Kita kat rumah dulu, kalau zaman tu tak ada istro tau. Tak ada. 1, 2, 3 TV tu kan. Yalah, pukul 12, 11 dah habis dah kan. Dah tak ada dah. Satu Ahad tu kalau ada masa tu lah buka buku dia tu. Bila baca, dari situlah datang minat membaca tu lah kan. Tapi tak adalah bahan bacaan yang terlampau kata advance. Kadang buku cerita hantu. Kan, tak pun cerita novel cinta kan, tapi di situlah minat. Komik. Komik tu memang wajib kan. Simpan duit sekolah ni singgit-singgit tu kan. Nak beli tu. Dari pengalaman tuan daripada pengalaman yang lain kita pernah bicara berkaitan tentang buku ni. Kebanyakan banyak yang suka baca komik. Betul. Yang baca komik. Jadi sebenarnya bukan tak boleh baca, itu bacaan ringan untuk mendidik diri, untuk memupuk diri untuk membaca. Kita kena cik benda yang kita suka dulu. Betul. Daripada suka itulah lama-lama kita akan sampai satu tahap tuan nak habis PhD ni memang kena rajin baca buku, betul tuan? Memang kena cik buku, nak muntah buku ni. Jadi daripada kecil tu dah dididik, walaupun bahan tu nampak ringan, tapi dia sebenarnya memupuk. Betul. Kan? Dia nak adakan tabiat tu. Kadang-kadang bila kita dah ada tabiat kan baca, kalau tak pun macam saya ni 2 hari sekali kena pegang buku kan. Sebab kita dah macam benda dah biasa, bila kita tak buat tu ada tak kena kan. Macam tak sempurna. Ada benda tak kena, kita tak selesa kan. So bila dah ada budaya tu, jadi alhamdulillah lah kan. Kita kalau dapat buku kadang-kadang kita simpan dulu, ada masa kita baca. Nak ada kan. Tapi jangan benda yang berat kan. Macam sekarang PhD. Kadang-kadang kita baca artikel lah, jurnal. Bondo kadang faham tak faham pun baca juga kan. Sebab kita nak terpaksa baca kan. Tapi kalau kita terus ke tahap tu, memang kejap je lah budak-budak ni kan. Dia kena satu benda macam Cik Din cakap tadi tu, benda yang ringan lah. Sebab tu saya mula pun betul lah. Saya kata komik, novel-novel yang agak ringan. Yang menjadi satu benda yang kita buat, kita mesti ada minat, mesti benda yang kita suka. Kalau tak suka, kalau dipaksa dia tak jadi. Jadi untuk baca buku ni, baca ringan ni lah. Bukan kalau orang dah yang di luar sana suka baca novel, okey, tak ada masalah. Tapi kita cik benda perkara buku yang apa yang kita minat untuk memupuk lah. Umpama macam kalau kita selalu baca novel, satu masa besok kalau kita tak usik buku tu, tak adalah novel tu, kita akan usik kat buku-buku yang ada sekitar. Betul. Kadang-kadang duduk mono kan. Masuk tandas pun bawa buku kan. Dia jadi macam tu, tak boleh duduk diam kata. Tuan, yalah, tuan ni seorang, saya dapat buku ni adalah yang kita akan bicarakan tentang buku ni adalah penulisan tuan sendiri. Sebelum kita pergi ke buku ni, seorang penulis ni orang kata membaca dia, sikap membaca ada tinggi, betul tuan? Yalah, kalau kita bayang kita nak buat kuih kan.
bahan tak ada. Kan? Lepas tu ada tepung je, gula pun tak ada kan, susu tak ada apa. Nak buat kuih Yalah. So bila kita nak menulis macam tu jugalah. Walaupun kita mungkin ada experience, pengalaman kita untuk kita tuliskan, tapi tanpa bahan sokongan, perbincangan kita terlibat dengan diskusi-diskusi, lepas tu kita bahan bacaan kita sendiri. So kita tak boleh juga nak menulis kan. Maksudnya situ bahan tu kena lengkap lah. Tidak hanya bacaan. Kita kena jumpa orang, berbincang tentang isu yang kita nak tulis. Kemudian kita dengar juga pandangan-pandangan orang kan. Baru kita ada sarwa pandang yang lebih menyeluruh terhadap benda yang kita nak tulis tu lah. Okey Tuan, kita pergi ke buku yang kita nak bicarakan lah, buku di hati. Mungkin buku ni menjadi inspirasi kepada Tuan kenapa menulis. Apa lagi mahasiswa mahu? Apa lagi mahasiswa mahu? Ya. Okey. Bila Tuan menulis buku ni dan menjadi inspirasi kepada Tuan, orang kata mesti ada penyebab nak buat apa lagi mahasiswa mahu. Dan tu tanda soal. Mungkin masa tu ada perkara atau satu benda yang terjadi sebelum Tuan terfikir nak menulis buku ni. Saya memang bidang kajian saya memang pembangunan belia lah. Kan sekarang ni pun buat pembangunan belia di UPM. Saya tulis buku ni ambil masa 4 tahun ke 5 tahun. 4 tahun lebih lah nak menulis ni. Buku ni kan lama. Bukan kata tulis kan. Tulis berhenti kejap. Tapi yang mencetuskan mula-mula tahun 2012 lah apabila saya nak menulis. 2012 tu berlaku satu insiden pecah pintu di UPM pada masa tu lah. Apabila pilihan raya kampus tu ada sedikit ketegangan. Kemudian sampai tahap pertemuan gerakan mahasiswa dengan pihak pentadbiran tu sampai tingkat pecah pintu. Sebab gerakan mahasiswa ni kalau kita tengok dia punya sejarah, dia kuat pada tahun 80. Cik Din tahun 80-an je. 80-an di mestilah. 81. Saya tahun 81 lahir. 81. Beza kita Cik Din macam 90 lah lebih kurang. Tetapi kalau kita baca sejarah, tengok kekuatan mahasiswa 70-an, 80-an tu sangat kuat lah. Kemudian 90-an sampai 2000 tu diam kan. Tiba-tiba bila saya masuk universiti tu tahun 2012 berlaku satu insiden, tiba-tiba lah mahasiswa ni berbunyi, bergaduh pula apa benda ni kan. So, saya tertarik dengan insiden tu. Bila saya mula membaca 2012 tu lah macam-macam berlaku. UKM4 punya insiden di UKM. Batu berlaku di UM, beberapa insiden. Di situlah bila kita baca datang minat pula sebab saya tengok penulisan tentang buku mahasiswa ni yang paling akhir ditulis oleh Junaidi Abu Bakar tahun 1980-an. Yang pertama ditulis oleh Muhammad Abu Bakar tahun 1970. Tahun 1990 ke atas 2000 tak ada buku-buku tentang gerakan mahasiswa ni sangat. Saya kata ni macam ada satu period di mana gerakan mahasiswa tu tidak direkodkan penulisannya. Saya nampak kelompongan tu, saya rasa ini satu ruang untuk saya menulis lah. Sebab saya pun dah banyak membaca. Apabila berlaku insiden tahun 2012 tu, memang saya ikuti. Kemudian sambil itu saya menulis pelan-pelan dan saya hantar kertas kerja proposalnya kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Alhamdulillah lah, saya tak sangka kan. Susah nak tembus Dewan Bahasa ni. Betul. First time saya hantar dan dia orang terima. Dari situlah bermulanya penulisan buku ni. Dan saya menulis buku ni dengan pada asalnya dengan semangat anak muda yang memberontak lah. Yang anti establishment, yang agak orang kata apa, tak berapa gemar dengan golongan dewasa tua ni. Tapi sepanjang saya menulis, kemudian saya membaca dan saya tengok sebenarnya kalau kita tengok gerakan mahasiswa ni, kalau kita pandangan saya lah kan, kebanyakan sebelum ni banyak yang gagal mencapai objektif kerana tidak ada kerjasama dengan golongan dewasa. Kalau kita tengok siapa yang baca buku ni daripada mula sampai akhir, kita akan nampak fasa penulisan saya itu daripada seorang anak muda yang agak keras sikit dengan golongan dewasa. Tapi di akhirnya saya nampak gerakan mahasiswa atau anak muda tak boleh terpisah dengan dewasa. Sebab kalau kita nak capai apa-apa perubahan dalam negara ni, tak mungkin tiba-tiba mahasiswa boleh masuk parlimen untuk nak buat perubahan gubal polisi. Kerjasama dengan golongan dewasa, dengan pembuat dasar, golongan pemerintah tu perlu ada. So akhirnya sebab tu kita tengok dalam buku ni di akhir tu saya tekankan tentang kerjasama antara golongan muda dan keterbukaan golongan dewasa tu. Buku ambil masa banyak tahun. 4 tahun setengah. 4 tahun. 4 tahun lebih. Untuk siap ni adakah yang 4 tahun 4 tahun setengah ni tuan untuk mendapat bahan ni ataupun macam mana makan masa yang lama? Nak dapat bahan tu ongoing lah. Sebab saya rasa tak kurang 10 buku saya baca untuk
Kalau tengok dia punya rujukan lagi banyak lah dengan Yalah, artikel-artikelnya, tapi buku utama rujukan tak kurang 10 lah. Dan buku paling utama adalah buku Muhammad Abu Bakar. Apa-apa saya tulis, saya akan orang kata apa, rujuk balik buku Muhammad Abu Bakar. Sebab buku Muhammad Abu Bakar ni dia sangat-sangat, bagi saya dia rujukan utama lah untuk gerakan mahasiswa atau penulis siapa-siapa yang minat dalam gerakan mahasiswa di Malaysia. Di Malaysia ni buku Muhammad Abu Bakar tu kena jadi rujukan sebab dia letakkan setting untuk macam mana kita nak olah. So saya dia punya penulisan terhenti sampai tahun hujung tahun 80-an, 70-an. So bila saya nak kembangkan tahun 2010 ke atas, tahun 2000, so saya gunakan kerangka yang dibuat oleh Muhammad Abu Bakar. Buku ni apa lagi mahasiswa mahu ni? Apa yang nak disampaikan dalam buku ni, Tuan? Itulah macam saya cakap kan, penulisan awalnya tentang saya mengambil pandangan sebagai seorang anak muda yang anti establishment lah, yang rebel. So kalau kita tahu, kita tengok pun setiap zaman mahasiswa atau golongan belia tu akan rebel. Sama ada dia rebel secara radikal ataupun secara agak-agak senyap kan. Tapi kalau kita tengok dia punya kehendak ataupun benda yang dia rebel tu tak beza pun. Tahun 80-an ke, tahun 90-an ke, even sekarang pun kalau kita tengok budak-budak mahasiswa kalau dia rebel, ada dua benda je yang dia orang nak. Tapi dia berkaitan dengan keadaan sosial lah. Secara besar konsepnya keadaan sosial. Tapi satu, kalau mahasiswa bising, satu dia orang nak suara dia orang didengar lah. Maksudnya berkaitan dengan reformasi pendidikan tinggi. Sebab kalau kita tengok, alhamdulillah kerajaan sekarang pun, even zaman terdahulu pun, dah ada ruang-ruang macam Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, dah buat MPP. Tapi masih ada rebel. Maksudnya ada perkara-perkara suara-suara mahasiswa yang tersekat. Maksudnya dia orang nak satu reformasi pendidikan tinggi yang membolehkan pentadbiran universiti itu tidak hanya ditentukan oleh pihak pentadbiran segelintir golongan dewasa. Golongan mahasiswa nak suara dia orang didengar, supaya apa yang berlaku di universiti ni, sebab universiti ni apa yang berlaku perubahan akan melibatkan dia orang. Kalau yuran tempat kolej kiriman naik, makanan di dalam kolej naik, pengangkutan bermasalah, semuanya ada efek pada mahasiswa. Itu satu. Maksudnya berkaitan dengan pendidikan tinggi, reformasi pendidikan tinggi itu, mahasiswa nak suara dia orang didengari lah melalui channel-channel yang tertentu. Yang keduanya tentang pentadbiran negara. Kalau kita tengok even 80-an kan, apabila berlaku demonstrasi baling yang semua orang turun pasal harga getah naik kan. Sebab mahasiswa ni dia sebagai suara masyarakat. Golongan terpelajar dalam Malaysia, dalam sebuah negara lah kan, yang paling terpelajar, yang terdedah dengan perbahasan isu-isu semasa adalah golongan mahasiswa. Kan? Mereka yang paling ke depan dan paling mendengar perbahasan wacana tentang tentang masyarakat ni. Kalau kita tiba-tiba berlaku banjir di Kedah ke, ataupun berlaku kelaparan di Kelantan katakanlah kan, yang kadang-kadang orang-orang biasa macam kita sana taklah dia kan, kan pekerjaan lah fikir. Tapi mahasiswa ni sebab dia orang terbuka dengan perbincangan isu-isu semasa ni, dia orang tak boleh duduk diam. Betul. So bila berlaku perkara-perkara yang besar melibatkan masyarakat ni, mahasiswa ni nak bersuara, nak bertanya kenapa benda ni berlaku. So maksudnya kalau kita tengok, itu antara sebabnya lah kenapa mahasiswa ni kadang-kadang bising, memberontak ni. Satunya tadi berkaitan dengan pendidikan tinggi lah. Yang keduanya tentang pentadbiran kerajaan, pentadbiran negara. So bila ada benda-benda yang tak kena, macam tahun 2013 berlaku kenaikan harga barang, so berlaku demonstrasi turun apa semua tu. So maksudnya mahasiswa ni mewakili suara masyarakat untuk bertanya kenapa benda ni berlaku, nak perlukan penjelasan. Jadi intipati ini adalah kita berkaitan tentang perjuangan. Betul. Perjuangan. Tapi dia punya landing site dia adalah apabila kita tengok, kebanyakan apabila mahasiswa memberontak ataupun cuba retaliate dengan isu-isu semasa, kebanyakannya habis sama ada mahasiswa tu kena buang universiti kalau kita tengok, ataupun ada setengah-setengah keadaan kena lock up atau kena penjara pun ada. So maksud di sini saya cuba landingkan di akhir buku ini, saya nak cuba gambarkan gerakan mahasiswa nak tak nak macam mana, perjuangan dia bukan hanya untuk melawan, tapi dia perlu berbincang dengan pihak kerajaan. Sebab akhirnya kalau kita nak buat perubahan dalam negara ni, pihak golongan menteri ataupun pegawai tinggi kerajaan yang boleh buat polisi ataupun nak ubah dana ke dasar atau apa-apa saja. So gaduh tanpa cari jalan perbincangan, akhirnya tak ada penyelesaian. Tak ada penyelesaian. So saya landing situlah. Apabila saya baca, saya tulis mula-mula dengan semangat itulah. Kerajaan macam tu, kerajaan macam ni. Tapi akhirnya kita tengok kalau kita terus dengan trend macam ni, tak ke mana.
Apa perubahan yang kita boleh buat? Dia saluran di segi orang kata di segi nak menyuarakan tu ada, tinggal lagi saluran yang betul. Maknanya kalau kita habis ke penjara, habis kena buang universiti. Jadi hero gitu je lah. Habis macam tu. Jadi hero je lah. Hero yang sebentar lah, orang kata sekejap. Dia sebenarnya dalam buku ni dia menceritakan kita boleh suara, tapi ada saluran yang betul agar yang nak menyuara ni pun tak ada efek, tapi masalah dapat diselesai. Betul Itu satu. Yang keduanya adalah keterbukaan golongan dewasa. Kita kena akui juga ada setengah-setengah pemerintah golongan dewasa yang membuat polisi ni kadang-kadang agak kah kepala. Bukan kita nak kata pihak golongan dewasa lah, golongan dewasa yang memegang kuasa ada pandangan. Nak tak nak akhir sekali golongan dewasa ni akan buat keputusan. Tapi apa yang dipohon, apa yang diminta oleh golongan belia ataupun mahasiswa ni adalah ruang perbicaraan. Kadang-kadang ada setengah-setengah isu tu yang sampai jadi panas tu, macam contoh kalau kita ambil lah demonstrasi baling dulu kan. Isu harga getah. Benda ni mahasiswa dah buat simposium di UM, buat perbincangan, buat demonstrasi, tapi pemerintah pada masa tu buat tak tahu je. Tak ada apa harga getah ni, kita boleh kejap je, bagi macam-macam alasan lah. Kan? Maksudnya suara mahasiswa yang duk bising-bising ni ketepikan. So maksud di sini bila dah diketepikan, sebab tu lepas tu jadi demonstrasi besar-besaran apa semualah. Tapi saya nak katakan di sini, di samping golongan mahasiswa belia ni yang perlu untuk cari channel yang tepat untuk buat perubahan, golongan dewasa pun tak boleh terlampau kah kepala sangat. Tak boleh terlampau orang kata apa, ya betul, polisi di tangan anda, kita pilih anda sebagai pemimpin, tapi ruang untuk dengar. Kan kadang-kadang mungkin kena cari win-win situation di mana kita teruskan dengan perancangan golongan dewasa, tapi ada benda-benda yang dicadangkan oleh golongan mahasiswa ni diguna pakai juga. Betul. Yang pentingnya ialah kena ada satu keterbukaan di golongan dewasa untuk duduk berbincang, dan golongan mahasiswa pun kena cari channel yang betul lah. Betul. Dua-dua pihak. Saya tak kata mahasiswa terlampau radikal. Golongan dewasa pun kadang-kadang ada setengah-setengah yang sedikit kah kepala jugalah. Betul lah. Istilahnya. Dia sebenarnya kita tak kata pelajar saja, mahasiswa, tapi golongan dewasa ni perlu mendengar, dan kalau misalnya ada masalah, alasan tu kita boleh utarakan kepada kenapa sekian-sekian kita tak boleh buat. Maknanya kalau pertanyaan perlu dibalas dengan jawapan, betul tuan? Betul. Sebab tu kita tengok sebelum ni kalau suara lah untuk golongan belia, kita ada Majlis Perundingan Belia Negara kan, APBN tu satu saluran yang Tun Razak buat. Kalau kita tengok selepas peristiwa 13 Mei, sebab 13 Mei kalau ikut laporan Kertas Putih yang dikeluarkan, berlaku juga unsur subversif yang menular masuk di universiti pada masa itu UM. So Tun Razak tengok isu ni, maksudnya kenapa tiba-tiba golongan mahasiswa atau pelajar ni boleh terpengaruh dengan isu idea-idea subversif ni. Subversif ni idea-idea yang ala-ala radikal lah kan. Kalau ekstrimnya sampai boleh angkat senjata. So Tun Razak waktu terfikir, so apa masalahnya apabila dibuat kajian dan perbincangan, Tun Razak tengok maksudnya saluran untuk golongan belia mahasiswa untuk bersuara tu terhad. Pada masa tu tak ada lah. Kalau tak ada wakil di parlimen tu tak ada lah, sebab memang tak ada ruang. Kemudian Tun Razak buat Majlis MPBN lah, Majlis Perundingan Belia Negara, dan nampak berjaya, ada ruang untuk berbicara. Tapi zaman berubah kan. So kita ada untuk golongan belia tu semakin canggih, semakin ke depan, ruang MPBN tu sangat-sangat terhad. Tahun 2015 kita bagi pujian kepada YBKJ, dah mula ada parlimen belia. Alhamdulillah ada satu lagi ruang untuk setengah golongan untuk bersuara juga, satu lagi channel. Dan sekarang saya difahamkan di peringkat Negeri Sembilan pun dah ada nak buat, dah dilakukan sebelum ni pun, Dewan Undangan Belia. Dan saya difahamkan di Negeri Sembilan nak buat dua pula, Dewan Undangan Belia dengan Dewan Undangan Siswa. Dan maksudnya saya meraihkan benda ni sebab ini yang dimahukan oleh golongan belia dan mahasiswa. Sebab ruang untuk nak, orang kata apa, dah terperam lama tu, nak luah yo. Kau dengar pun jadilah. Ya, betul. Kan? Itu isunya. Tapi apabila golongan belia ni diketepikan, tak ada platform. Dan kita tengok apa yang disuarakan kadang-kadang tidak didengar oleh golongan dewasa. Itu yang jadi pertombongan lah akhirnya. Kalau dia tidak diuruskan dengan baik, jadi demonstrasi. Betul. Dan tiba-tiba golongan belia, pemimpin-pemimpin yang ada bakat apa ni, tiba-tiba kena penjara, rugilah.
Betul. Bukan hanya pada belia tu, tapi pada negara. Sebab Negara. golongan yang berani ni, bukan semua orang boleh berani nak berhadapan kan. Tapi tiba-tiba, yalah, tidak diuruskan dengan baik, rugi pada negara dan pada belia tu sendiri. Boleh sendirilah. Saya tengok kat sini ada tuan menulis pasal gerakan mahasiswa Mesir, mahasiswa mereka. Ada persamaan ataupun perbezaan tak setiap gerakan mahasiswa ni, Sudah tuan? pasti, kalau kita tengok kan, memang bukan hanya persamaan, tapi pengaruh tu ada. Paling selepas tahun 70-an, gerakan mahasiswa paling tersusun lah pada masa tu ya, paling besar dan tersusun. Tahun 90-an berlaku satu lagi gerakan orang kata apa? Lonjakan gerakan mahasiswa di Malaysia kan. Tahun 1998 tu reformasi. Gerakan mahasiswa terlibat pada masa tu, to be fair. Tapi kita tengok bukan hanya gerakan mahasiswa di Malaysia tu tiba-tiba dia naik terlibat dengan gerakan-gerakan begitu, sebab di Indonesia pada masa tu berlaku reformasi juga. Betul. Untuk menjatuhkan Suharto pada masa tu ya. Kalau kita tengok melalui penulisan-penulisan sebelum ni, ada komunikasi, ada juga di mana hubungan antara gerakan golongan mahasiswa di Malaysia dengan Indonesia pada masa tu. So apa yang berlaku di Indonesia pada masa tu sedikit sebanyak memberi kesan kepada golongan mahasiswa di Malaysia. Apabila di sana mahasiswa memang ke depan. Yalah. Lagi radikal sana sampai bakar-bakar bas apa kan. So maksudnya limpahan semangat tu datang ke Malaysia dan melonjakkan gerakan mahasiswa untuk terlibat dalam gerakan reformasi 99. Kalau kita tengok pula tahun 2011, 2012. So saya terkejut juga kenapa 2012 tiba-tiba gerakan mahasiswa ni jadi bising. Kalau kita tengok lebih kurang tahun 2011 tu di Mesir berlaku revolusi Mesir ya, sehingga jatuhnya kerajaan Husni Mubarak, naiknya kerajaan Dr. Musi pada masa itu secara demokrasi. Kalau kita tengok pada masa itu di Malaysia ni banyak pertubuhan dalam gerakan-gerakan Islam ni yang ada hubungan dengan pertubuhan pelajar di peringkat Timur Tengah ni. Macam-macam lah, nak kata pemeram ke apa-apa, macam-macam. So ada limpahan semangat daripada Mesir tu datang ke Malaysia apabila di sana tu melonjak naik nak melawan Husni Mubarak tu. Limpahan semangat tu datang ke Malaysia, sebab tu tahun 2012 tiba-tiba bising. So bila kita nak, sebab tu saya menulis dalam ni, saya ambil contoh gerakan mahasiswa di beberapa negara, macam di US pun apabila berlaku tahun 66 perang US Vietnam tu, semangat yang dilonjakkan di US tahun 1966 tu terbalik di Malaysia lah. sehingga berlaku demonstrasi baling tu. So saya nak gambarkan di sini dalam penulisan ni, apa yang berlaku di Malaysia ni bukannya kita dalam kepopong kita. Gerakan budak-budak mahasiswa, gerakan mahasiswa, pemimpin mahasiswa ni bukan hanya diduduk-duduk tiba-tiba dia jadi semangat. Dia ada connection, ada hubungannya dengan apa yang berlaku di luar negara. Yalah. Dekat sini tuan ada cadangkan ke arah gerakan mahasiswa yang menguntungkan. Boleh tuan terang apa yang kata ialah mungkin yang kita tanya tadi, benda yang mungkin mahasiswa yang boleh utara tak habis sampai dibuang universiti, tapi ada saluran yang betul dalam ni. Saya cuba landing di situlah di akhir penulisan ni, sebab saya tengok kebanyakan sebelum ni ialah banyak yang jadi hero lah. Kalau kita tengok kan, bila masuk penjara, tapi namanya besar. Kita tengok 2-3 orang yang kena kan, kena orang kata apa, kena tuduhan. Macam Adam Adli dulu kan, kena juga. Tapi nama dia naik, tapi tak ada perubahan yang signifikan sangat pun kan. So saya nak katakan di sini, maksudnya approach yang dibawa oleh gerakan mahasiswa di Malaysia sebelum ni adalah sangat radikal lah. Maksudnya radikal, kita lawan-lawan masuk penjara, lepas tu habis. Kan, maksudnya kalau ada perubahan pun sangat-sangat minimum lah. Sebab kalau kita tengok contoh paling besar adalah isu PTPTN. Isu PTPTN tahun 2012, bising lah PTPTN. Demand daripada golongan mahasiswa untuk nak dapatkan PTPTN secara percuma. Which is fair. Kita tak kata benda tu salah ke betul. Saya kata ini adalah demand daripada golongan mahasiswa. Buat demonstrasi, berkemah di depan dataran apa semua kan, untuk demand benda tu. It's one thing. Tapi akhirnya tak nampak juga. Sebab apa? Di hujung-hujung sebelum gerakan mahasiswa tu mencapai kemuncak, pihak kerajaan, tak salah saya lah, ada buat satu minta wakil-wakil daripada mereka yang terlibat dalam gerakan mahasiswa nak mohon PTPTN ni untuk duduk dalam satu round table discussion. Untuk bincang, maksudnya nak bincang.
Tapi ditolak oleh pemimpin gerakan mahasiswa ni. Maksud tak nak pergi round table ni. Atas sebab apa tak pasti. Sebab tu saya nampak dalam isu ni, maksudnya kerajaan yang orang kata apa, golongan dewasa yang sokol lekah kepada dia dah buka tangan dah. Kenapa kau tak sambut pergi bincang? Mungkin tak dapat cuma. Yalah. Mungkin tak dapat seluruhannya, tapi bincanglah. Boleh buat boleh. Bincang. Sebab tu dalam isu ni saya nampak approach tu kena tukar, tak boleh radikal semata-mata. Kita perlu ada budaya ilmu juga. Dalam budaya ilmu ni lah sebabnya golongan mahasiswa kena terdedah dengan perbincangan, dengan seminar, kena buat simposium. So bila kita terlibat dengan perbincangan-perbincangan ilmu ni, kita dapat pandangan yang tidak hanya daripada golongan mahasiswa. Sebab kalau kita bincang saya dengan golongan mahasiswa je, confirm saya cakap aku nak pendidikan percuma, kau nak. Sebab kita semua mahasiswa. Yalah, Tapi kalau kita terlibat dengan budaya ilmu ni, kita akan berbincang dengan golongan pentadbiran, dengan pihak golongan kerajaan, pegawai tinggi kerajaan. Dan kita nampaklah tak mudah nak buat benda ni. So ada halangan-halangannya. Betul. So budaya ilmu tu perlu ada. Tapi tidak menyidakkan budaya radikal ni kena tak ada. Sebab golongan belia ni kalau duduk bincang je, dia tak belia lah jadi orang dewasa. Sebab belia ni dia kena ada, orang kata apa, kalau belia kena ada taring, dia kena ada ngauman kan. So kalau sekali-sekala nak ada demo, nak bergerak agak bising, saya rasa tak ada masalah. Tapi dia kena diselami dengan budaya ilmu. Betul. Tak boleh hanya satu gerakan, satu pendekatan saja. Budaya ilmu lah kan. Tuan, daripada buku ni tuan, tuan apa yang boleh orang kata luar di luar sana. Saya rasa buku ni mahasiswa perlu baca. Perlu patut baca. Dan apa yang menyebab apa yang tuan boleh sampaikan kepada mahasiswa ni, buku ni orang kata orang panggil pelajaran daripada buku ni yang nak disampaikan kepada mahasiswa tu. Adakah dia untuk kita terus buat demo ataupun kita ada apa lagi tuan dalam buku ni yang tuan nak sampai kepada mahasiswa? Saya teringat satu tulisan Pak Nasir. Pak Nasir pernah cakap, kasarlah bunyi dia kan. Dia kata kalau hidup sekadar hidup kan, babi di hutan pun hidup. Betul. Kan, kasarlah bunyi tu kan. Maksudnya kita nak mengatakan di sini bahawa golongan mahasiswa sekarang ni dia kalau ada satu laporan dia tuliskan, dia terlibat dengan 3G tu kan. Maksudnya dia dah jadi pasif lah golongan mahasiswa ni. So kita apa yang saya cuba sampaikan dalam buku ni adalah bukan nak mengatakan mahasiswa ni perlu sampai radikal kan, sampai nak melawan semua benda. Tapi dia tak boleh terlampau pasif sangat. Betul. Maksudnya kita kena ada satu keadaan di antara tu kan. Sebab gerakan mahasiswa kita masih baru. Negara kita pun baru 60 tahun. Berbanding dengan negara-negara lain. Amerika 200 tahun lebih apa semua kan. Dan gerakan mahasiswa dia orang lebih teratur dan lebih matang. So dia ada struktur perbincangan yang lebih, sampai yang kata apa, siapa yang jadi pemimpin gerakan mahasiswa di negara-negara maju ni, pathway dia untuk jadi pemimpin negara tu nampak jelas kan. So, kita nak sampai tahap tu supaya kita nampak pemimpin gerakan mahasiswa ni adalah pemimpin masa hadapan negara. Tapi maksudnya dia tak bolehlah gerakan mahasiswa tu terlampau membangkang semua benda. Sebab tu saya tulis dalam buku ni, sebab saya nak nampakkan semua yang pemimpin gerakan mahasiswa ni dia perlu tahu satu sejarah di mana kelemahan pemimpin sebelum ni. Sehingga perubahan tu tak terlampau tak begitu signifikan lah. Banyak hero dilahirkan. Banyak hero kalau kita tengok kan. Even Perdana Menteri kita dulu pernah jadi pemimpin Persatuan Mahasiswa Islam. Pernah juga dia sound Tunku Abdul Rahman Tun Razak pada masa tu ada beberapa isu. Nampak hero kan, dan 2-3 pemimpin lah yang kita boleh nyatakan. Tapi perubahan yang signifikan tu tak berapa jelas. So kita nak, saya rasa kita perlu bergerak ke hadapan satu tahap. Sebab saya nak tulis buku ni, mereka-mereka terlibat dalam gerakan mahasiswa ni perlu baca dan perlu tahu apa kelemahan sebelum ni dan perbaiki. Di mana satu, ialah kita tak boleh jadi tim kosong kan, bising saja. Betul. Tapi bila kita bising, bila orang tanya apa solution kau ada, kau fikirlah, kau kerajaan. Tak boleh macam tu. Betul. Sebab tu saya cuba bawa buku ini, kita nak nampakkan kelemahan-kelemahan yang sebelum ni,
bukan hanya kita jadi hero, tapi kita jadi penyelesai masalah juga. Untuk jadi penyelesai masalah dan hero dalam masa yang sama, dua pendekatan tadi diperlukan. Yang pertama, radikal lah. Kalau tak bising, tak jadi hero lah. Kena bising lah. Kan, tapi tak bising, tak jadi bising kosong. Kena ada ilmu. Sebab tu pendekatan model ilmu tadi diperlukan. Pemimpin gerakan mahasiswa tak boleh hanya sekadar bising di media sosial atau di media arus perdana. Dia perlu lengkapkan diri dia. Dia kena jumpa dengan orang, dia kena berbincang, dia kena dengar pendapat orang. Daripada benda-benda ni baru dia boleh build diri dia untuk jadi hero dan juga jadi pemimpin masa depan. Saya tertarik dengan Tuan Tuan cakap tadi, seorang mahasiswa ni sebelum nak menyuarakan, dia mesti ada ilmu, pengetahuan. Kan Tuan? Kalau kita bising tapi macam kita menyuarakan tapi tak ada solution. Jadi benda tu macam bising tapi tak tahu apa benda. Mungkin kat situ boleh dicadangkan solution. Saya ambil contoh sikit sebelum pergi solution kan. Sekarang ni mahasiswa sekarang duk bising lagi tentang AUKU ni kan. Sekarang ni kita dengar lagi duk bising AUKU. Tiba-tiba ada geng-geng yang nak naikkan. Sedangkan AUKU, kalau kita tengok dah digubal tahun 2019, yang last kali gubal, yang membenarkan, 2012 dah gubal, 2019 dah gubal. Membenarkan mahasiswa untuk terlibat dalam politik secara total. Sekarang ni kalau ada budak nak bertanding, dah berlaku pun di Melaka, kan, budak UiTM, Fazana tu, dia belajar di UiTM dan bertanding dalam pilihan raya di Melaka. Dah tak ada isu dah AUKU ni, tapi tiba-tiba ada lagi tu yang so-called hero ting kosong, nak jadi hero tapi dia tak faham AUKU ni tak ada benda dah. Dah tak ada, dah dibenar isu lama dah. Dah habis dah. Dah habis dah. Patut cari isu baru dah. So maksud di sini dia tak boleh lengkapkan diri dan dia hanya ikut-ikut dulu orang duk bising pasal AUKU, sekarang kita bising pasal AUKU. Padahal AUKU tak ada benda dah sekarang. Kan? Maksudnya itu satu contoh lah antara pemikiran mahasiswa. Dia kena lengkapkan diri, dia tak nampak kurang cerdik. Bising benda yang tak ada. Okey Tuan, apa yang Tuan boleh di luar sana lah, di luar sana, mahasiswa di luar sana untuk yalah, seorang mahasiswa ni dia ada pandangan, yalah, orang ada apa boleh Tuan nasihat kepada mahasiswa di sana Tuan? Saya tengok kan mahasiswa, kalau kita ikutkan penyusunan sebelum ni, ada 3 perkara yang paling penting lah. Satu, idealism, intellectualism. Yang ketiganya, aktivism. Kalau ikut arwah Ustaz Siti Fadil, orang kata Presiden ABIM yang kedua, dia kena satu lagi, spiritualism. Satu, intellectualism ni maksudnya dia kena intellect lah, dia kena terlibat dengan budaya-budaya ilmu. Mahasiswa kalau nak jadi pemimpin, dia tak boleh duduk dalam kepompong dia saja. Dia kena duduk dalam situasi, keadaan. Tambah-tambah mahasiswa duduk dalam universiti. Dia boleh terlibat dengan perbincangan ilmu ni sepanjang masa. Sebab dalam universiti, dia pergi mana-mana pun. So kena libatkan dia. Jangan malas sangatlah. Kan, saya pun nasihat diri saya juga, kadang kita ada malas, tapi kita cuba cari ruang untuk kita libatkan dalam perbincangan ilmu. Yang kedua, idealism lah. Idealism ni maksudnya bila kita cakap kita nak perubahan, kita nak negara ni lebih baik, kita nak sistem pendidikan yang lebih baik. Tapi bila orang tanya nak macam mana, dia tak ada idea, tak ada idealism kan. So bila kita cakap nak perubahan, kita kena datang dengan idea juga. Betul. Kan? So sebab tu kita kena kaji model-model negara luar, institut pendidikan di negara luar, kena kaji. Kalau ada peluang, pergi. Kalau dapat pergi Oxford ke kan, pergi tengok, buat lawatan saya belajar. Saya sepanjang saya belajar ni, saya dah terlibat dengan 2 kali pertukaran pelajar. Satu saya pergi Itali, kedua saya pergi ke Indonesia. Dengan yalah cari sponsor lah kan. Jadi kita cari ruang untuk kita tengok model-model negara luar supaya kita dapat idea macam mana di negara luar, yang kalau kita nak implement kat negara ni, kita nak yang lebih baik, kita ada idea-idea yang kita boleh ambil di negara luar tu. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, aktivisme lah. Kalau kita ada idea, kita terlibat dalam budaya ilmu tapi kita duduk sengap seorang-seorang, tak ada perubahan. Maksudnya kena aktif jugalah. Bila aktif ni kena terlibat dengan pertubuhan belia, kena libat diri dalam pertubuhan mahasiswa. Dekat universiti tu jangan pergi balik kelas je lah. Kan? Kalau boleh terlibat sekecil-kecil, persatuan kolej tu pun kediaman sertai lah kan. Sertai lah supaya kita tahu cara untuk buat aktivisme. Sebab aktivisme ni orang pandai, tapi kalau tak boleh bekerjasama dengan orang buang juga. Betul. Kita kena tahu cara berorganisasi kan, macam mana kita nak maneuver orang untuk ikut kita. So benda-benda ni tak boleh belajar dalam kelas atau dalam buku. Kena terlibat dan kita akan belajarlah, akan buat kesalahan. Saya pun sepanjang terlibat dalam pertubuhan ni, ada masanya kita bergaduh dengan orang lah apa, tapi kita belajar. Dan kita belajar dan kita cuba perbaiki. Sebab benda ni kena belajar melalui kesalahan. Kita kata learning by experience lah.
Yang ketiganya spiritualism lah. Ini tak banyak bincang kalau orang yang negara luar yang etis-etis ni tak percayalah spiritualism ni kan. Tapi bagi kita sebagai orang Malaysia, orang Islam, orang beragama ni, spiritualism tu penting sebab kalau kita jadi pemimpin, kalau kita tak ada pegangan spiritual, at least lah kita tak ada satu orang kata keyakinan, orang kata keimanan tu. Itu yang jadi macam-macam lepas tu kan, tiba-tiba cakap mampu-rapu lah. Adalah kes-kes yang tak sepatutnya kan. Tiba-tiba nak sebuah negara yang pergi pada gerakan anarkis lah. Ini satu benda yang tak ada, bila kita tak ada spiritualism tu, mampu-rapu tak ada contoh kan. Sebab kita ada contoh ikutan Rasulullah kita. Kalau bila kita nak berorganisasi, nak bermasyarakat macam mana, kita hubungan kita dengan ketuhanan kita macam mana. So kita pegang benda tu, spiritualism tu, sebab kita nampak sebagai pemimpin mahasiswa yang tak pelik, tak kekok lah orang kata kan. Dia sebenarnya apa benda pun yang nak diutarakan antara golongan mahasiswa dengan dengan dewasa ni, dia sebenarnya nak jumpa orang kata nak jumpa titik persamaan. Betul tak tuan? Nak dapat titik persamaan tu lah yang perlu kita macam tuan cakap lah, kita masuk organisasi, bergaul dengan persatuan belia, boleh kita akan nampak setiap nak dapatkan titik persamaan tu. Okey tuan, sebelum kita mengakhiri lah tuan sesi ni, boleh tak tuan bagi apa-apa kata-kata terakhir kepada di luar tanya berkenaan, saya berminat tuan cakap tadi satu benda yang kita buat mesti ada ilmu. Ilmu ni kalau nak dapat bukannya dengan cakap orang lah, tapi dengan membaca. Boleh tak tuan boleh apa? Okey, angle tu satu benda, satu yang baiklah jugalah. Angle saya nak pergi angle sikit lah, luar sikit ya. Saya nak pergi angle golongan dewasa lah, sebab kita banyak sentuh golongan mahasiswa. Betul. Jadi mahasiswa kena ada ilmu untuk bercakap, semua tu saya setuju. Dan terus cari ruang tu lah. Sebab anda dalam universiti, tiba-tiba kan tak tahulah nak mana nak pergi seminar, nak pergi tu memang nak kena kotok kepala lah tu. Kau duduk universiti kau takkanlah tak tahu kan. So kau kena carilah, tu inisiatif kau. Dan rasanya mustahil kalau duduk dalam pertukaran ilmu tu, kau tak boleh jumpa dengan geng-geng yang berbincang tentang idea dan ilmu ni. Tu salah kau. Untuk golongan dewasa, saya sedikit nak menyinggung sikit lah. Alhamdulillah untuk masa sekarang saya tengok golongan dewasa dah semakin terbuka lah. Tapi saya tengok ruang untuk golongan dewasa untuk berbincang tu masih sukar. Ada setengah-setengah keadaan macam saya tengokkan polisi, 2-3 akta ataupun akta lah terutamanya yang dibuat negara ni. Paling besar sekarang ni 2-3 akta yang paling besar, akta lompat parti lah, atau apa ni. Saya tengok perbincangan dengan golongan belia dan mahasiswa ni, saya nampak tak terbuka di situ. So saya harap, bukan kita kata apabila buat akta ni betul yang bincang, yang bahas di ahli parlimen dan juga wakil-wakil kita kan. Tapi ruang untuk perbincangan sebelum draft ataupun apa-apa akta tu nak dirangkumkan, apa-apa dasar negara nak dibuat, rancangan Malaysia yang akan datang ke-12 ni pun perlu, sekarang dah ke-12 dah kan? 12. Rancangan Malaysia ke-12 perlu ada satu ruang perbincangan dengan mahasiswa. Saya puji apa yang dilakukan oleh YB Khairi dulu orang Negeri Sembilan, orang Embau kan. Apabila dia nak buat TN 50 tu kan. Apa nama panjang TN 50? Transformasi Nasional. TN 50 kan. Dia buat secara ground tu, dia pergi setiap kawasan, dia pergi setiap universiti, jumpa dengan golongan belia, dia kutip semua idea tu, lepas tu dia rangkum sehingga jadi satu dasar baru kan. Itu yang saya rasa pendekatan yang paling baik. Bukan kita nak buat apa-apa tu nak kena tanya 30 juta rakyat Malaysia. Tapi cuba cari ruang untuk libatkan golongan mahasiswa. Supaya kita tak ada mendapat ada pemimpin golongan dewasa yang orang kata apa, aku buat ni dah tahu dah betul lah ni, memang betul. Memang kau buat betul, tapi sekurang-kurangnya buka ruang perbincangan tu. Itu yang diharapkan lah. Dan saya rasa kalau ruang perbincangan tu dibuka, at least ruang untuk golongan mahasiswa yang nak retaliate, nak berkonflik tu sangat kecil. Aku dah cakap, macam aku dah bagi kau ruang cakap, kau nak apa lagi? Kan? Cukup lah kan? Saya rasa itulah golongan dewasa perlu fikir cara untuk buka ruang itulah. Okey tuan, buku ni lah. Ini ada buku pertama ke ada buku-buku lain lagi tuan? Aduh, sekarang dah ada 6 buku dah saya tulis. 6 buku lah. Masuk yang baru ni akan datang 7 lah. Banyak berkenaan tentang mahasiswa ke apa? Ya, semuanya berkisar mahasiswa dan belia lah. Belia lah.
Okey tuan. Itu saja. Kalau buku-buku ni, kalau tuan-tuan perempuan nak di luar sana, kalau nak membeli buku ni ditulis oleh Cik Muhammad Fauzi, Tuan Muhammad Fauzi Fadil ni. Terbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tuan. Mana buku ni kat kedai-kedai Dewan Bahasa ni ada lah jual. Ada insya-Allah. Yang- Online pun ada, kat Shopee pun ada. Shopee tak ada. siapa jual pun tak tahu dah. Tak tahu kat Shopee ada. Ada. Yang buku-buku lain pun boleh jumpa kat di sana tuan. Di Tak Dewan semua Bahasa. lah, tak semua. Bukan tak semua Dewan Tapi Bahasa yang ni lah. confirm ada. Ni confirm ada lah. Type je lah dekat tu ada kat Shopee tu ada. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan untuk sesi kita kali ini. Kalau nak cerita berkenaan tentang mahasiswa ni amat-amat menarik sebenarnya. Ada satu sesi lagi, insya-Allah. Kami daripada Perbadanan Musliman Awam Negeri Sembilan dan bersama YDK Research atau Negeri Sembilan Yayasan Negeri Darul Khusus Yayasan Darul Khusus Research ucapkan terima kasih pada Cik Muhammad Fauzi Fazil ni kerana sudi hadir pada petang ni. Alhamdulillah mood raya ada lagi. Dengan lepas ni dia ada tuan ada pergi pilah, balik pilah. Tu jumpa jalan nanti tuan. Dah berapa lama dah balik tuan? Ada driver tak apa. Ada driver alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi dalam sesi yang lain bersama tokoh yang lain. Itu saja daripada kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.